Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jemaah sekalian, seperti biasanya di Masjid Muhajirin, setelah solat fardu zuhur, kebiasaannya kita akan berkongsi bersama sebuah hadis daripada Nabi SAW, yang mana pada hari ini ingin saya teruskan perkongsiannya secara online. Jadi hadis pada hari ini berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Hadisun hasan rawahu ad-Dailami. Yang mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Muslim. Para jemaah sekalian, seperti yang kita tahulah ataupun seperti yang kita maklum, kehidupan kita pada hari ini dihidangkan dengan pelbagai makanan ataupun barangan kegunaan. Dengan itu, kita dituntut supaya berwaspada dan berhati-hati dalam menggunakan barangan-barangan tersebut. Dengan itu juga adalah kewajipan bagi kita untuk menggunakan makanan dan barangan halal, lagi baik, amat penting dalam kehidupan kita seharian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berhubungan perkara ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Jadi kita boleh fahami daripada ayat ini bahawa ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia makan makanan yang halal dan juga yang baik. Jadi pada ayat yang lain juga ia memberitahu kepada kita makanan yang baik itu adalah seperti apa ataupun contohnya seperti apa. Iaitu daripada surah An-Nisa yang berbunyi, fakuluhu hani'am mari'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mana maksudnya makanlah dengan nikmat yang lazat. Yang mana artinya hani'an, yang nikmat yang lazat, yang senang untuk kita kunyah, yang senang untuk kita telan, dan seterusnya mari'ah, iaitu yang tidak memudaratkan ataupun yang baik kesudahannya. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala menyifatkan makanan yang baik itu ada dia punya condition dia. Iaitu yang pertama adalah makanan yang baik adalah makanan yang lazat, dan yang kedua adalah makanan yang tidak memudaratkan bagi diri kita. Kerana tidak semua makanan yang lazat itu membawa kepada kemanfaatan. Seperti contohlah seseorang yang gemar ataupun suka makan makanan yang manis, dan sementara itu juga dia mempunyai penyakit kencing manis dan sebagainya. Maka dengan itu makanan yang dia makan itu ataupun makanan manis yang dia makan itu adalah dia tidak membawa kemanfaatan baginya. Bahkan dia akan membawa lagi kemudaratan baginya. Maka dengan itu mencari yang halal itu adalah wajib. Maknanya mencari yang halal dan baik itu adalah wajib. Maknanya umat Islam ini disuruh mencari, kalau dia makan dan minumlah. Makan minum itu carilah yang benar-benar yang dia confirm itu adalah yang baik, yang halal lagi baik untuknya, yang suci, bersih dan berkhasiat baginya. Pentingnya kesedaran tentang isu halal ini juga ialah kerana ia mungkin mempengaruhi lingkah ataupun tingkah laku kita. Tingkah laku kita lah. Sebab makan yang kita makan akan bertukar menjadi darah daging kita. Dan kita takut-takutlah kalau makanan yang dimakan itu dan seterusnya bertukar menjadi darah daging kita, dan darah daging itu adalah daripada sumber yang syubhah ataupun dari sumber yang haram,
maka dengan itu akan menjadikan kita manusia yang keras hati, ataupun kita akan menjadi manusia yang malas beribadah, ataupun susah untuk mendengar ataupun menerima kebenaran daripada orang lain dan sebagainya, ataupun takut-takut kita akan sukakan kepada maksiat dan sebagainya. Wal iyazubillah min zalik. Maka dengan itu hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan perkara tersebut, iaitu hadisnya panjang, yang berbunyi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya pula terdapat perkara-perkara yang syubhah. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui oleh manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka orang-orang yang memelihara dirinya daripada perkara syubhat itu adalah seperti orang yang melindungi agamanya dan kehormatan dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan orang-orang yang tergelincir ke dalam perkara yang syubhat itu akan masuk ia ke dalam perkara-perkara yang haram. Seterusnya, wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya, ataupun ketahuilah, pada setiap jasad itu mempunyai seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka jika daging itu, ataupun maka jika sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad itu. Ala wahyal qalb, itulah hati. Para jemaah sekalian, memilih makanan yang halal lagi baik juga mempunyai hikmah-hikmah yang lain juga, iaitu antaranya makanan yang baik juga memberi kesan kepada pembinaan fizikal dan mental kita. Dan juga yang lain juga adalah ia juga menjaga kesihatan kita. Kita juga dapat memelihara kewarasan akal kita supaya kita dapat boleh berfikir dengan lebih baik, dan juga kita dapat pahala kerana kita mengikut sunnah Nabi SAW, dan juga kita senang untuk kita dimakbulkan doa-doa kita. Dari secara rumusan, umat Islam wajib memberikan perhatian dan kepentingan dan memastikan halal pada semua perkara, bukan sahaja kepada perihal makanan ataupun minuman, ataupun kita nak kita makan ataupun minuman itu kena ada logo halal dan sebagainya, tetapi termasuk juga pakaian yang dipilih, ataupun hasil yang kita hasil pendapatan kita, ataupun hasil kerja kita, ataupun kepada kita yang ada perniagaan kita juga mesti nak kena dapat daripada itu perniagaan kita juga mesti nak kena halal dan tidak mengandungi unsur gharar ataupun tipu ataupun riba, dan juga mendapati kehendak syarak dan sebagainya. Maka ini semua kerana ada hubungan ataupun connection antara perkara-perkara yang halal ataupun haram tadi dengan amal ibadah kita. Iaitu yang pertama, perkara-perkara yang halal ataupun haram ini, dia adalah asas kepada sahnya ibadah yang dilakukan. Yang kedua pula, dia adalah perkara-perkara yang halal ini juga dia berkaitan dengan doa kita, sama ada doa kita ini diterima ataupun ditolak. Lagi-lagi pada saat ataupun situasi sekarang ini, yang mana seharusnya untuk kita memperbanyakkan lagi doa kepada Allah SWT dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Moga-moga Allah lindungi kita dari memiliki hati yang keras, yang tidak takut kepada Allah SWT dan tidak merasa insaf setelah ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, membimbing kita dan menjadikan kita hamba Allah yang dengan adanya ujian ini membuat kita lebih dekat dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.